Kisah ini berlaku ketika rakyat Malaysia sedang bergelut dengan gelombang COVID-19. Apa yang difikirkan oleh suspek sehingga sanggup melanggar mangsa sehingga mati? Kes ini berjalan di mahkamah cukup panjang. Inilah tragedi kemalangan yang meragut nyawa Syed Muhammad Daniel Syed Shakir. Pada 10 Ogos 2019, seorang lelaki dikenali sebagai Syed Muhammad Daniel Syed Shakir 29 tahun maut selepas terbabit dalam satu pergelutan susulan perselisihan faham yang berpunca daripada kemalangan jalan raya di kilometer 239 Lebuh Raya Kuala Lumpur Seremban berhampiran susur Bandar Baru Bangi. Susulan itu, polis menahan sepasang suami isteri masing-masing berumur dalam lingkungan awal 40-an dan lewat 30-an bagi membantu siasatan. Kemalangan berlaku lebih kurang pukul 1.40 tengah hari dan berlaku perselisihan faham yang membawa kepada pergelutan antara mangsa dengan suspek lelaki berumur awal 40-an. Mangsa dikejarkan ke Hospital Nilai tetapi disahkan meninggal dunia. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Selangor SAC Fazil Ahmad, kereta dipandu mangsa dikatakan telah melanggar bahagian belakang kereta suspek dan berlaku adegan kejar dan cabar-mencabar sehingga mereka berhenti selepas persimpangan Bandar Baru Bangi. Di situ berlaku pertengkaran antara kedua mereka menyebabkan beberapa pemandu lain turut berhenti dan bertenteramkan keadaan sehingga mangsa dan suspek masing-masing kembali ke kereta. Bagaimanapun, menurut laporan suspek kepada polis, Syed Muhammad Daniel dikatakan tidak berpuas hati dan keluar dari kereta membawa sebatang kayu baseball lalu memukul bahagian hadapan kereta suspek. Keadaan itu menyebabkan suspek memandu keretanya dan melanggar mangsa sehingga tersepit antara kereta suspek dengan penghadang jalan. Mangsa yang cedera parah kemudian dibawa ke Nilai Medical Center dan disahkan meninggal dunia ketika menerima rawatan. Jenazah Syed Muhammad Daniel Syed Shakir telah selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Bandar Bukit Mahkota pada jam 4.20 petang 11 Ogos 2019. Selepas mayatnya selesai dibedah siasat di Hospital Serdang, Allahyarham meninggalkan seorang balu Kristina Ayu Rozhan Muhammad Rozhan 28 tahun dan bayi perempuan yang baru berusia 4 bulan. Arwah merupakan anak pengurus besar komunikasi korporat Malaysia Airports, Ni Anis Nik Zakaria. Terdahulu mayatnya dimandi dan dikafankan di Hospital Serdang sebelum bergerak dengan van jenazah ke Masjid At-Taqwa Bandar Bukit Mahkota pukul 3.05 petang. Jenazah arwah kemudian tiba di Masjid At-Taqwa Bandar Bukit Mahkota tepat 3.35 petang dan disembahyangkan selepas waktu zuhur. Ahli keluarga, sanak saudara dan rakan-rakan Allahyarham dan keluarga telah menunggu ketibaan jenazahnya sejak pukul 12.30 tengah hari lagi bagi memberi penghormatan terakhir. Kesedihan jelas terpancar di wajah ibu arwah Ni Anis dan balunya yang tidak henti menitiskan air mata ketika proses pengebumian mangsa. Pemergian mangsa memberi kesan kesedihan amat mendalam kepada ahli keluarganya, lebih-lebih lagi tentang masa depan bayi perempuannya yang belum sempat mengenali wajah dan mendapat kasih sayang daripada ayahnya. Kematian Allahyarham secara mengejut dalam keadaan sedemikian adalah sesuatu tidak dijangkakan oleh ahli keluarganya. Bapa mertuanya, Muhammad Rozhan Ramli berkata, mereka reda dan menyerahkan tanggungjawab kepada pihak berkuasa polis untuk menyiasat tragedi yang menimpa menantu kesayangannya itu. Allahyarham merupakan anak yang baik dan begitu menghormati orang tua. Malah, mangsa adalah seorang hafiz yang hafal Al-Quran. Arwah dan isterinya menuntut bersama di United Kingdom sebelum mendirikan rumah tangga dan kedua-duanya bekerja sebagai pengurus bank. Arwah bekerja sebagai pengurus di Ibu Pejabat Maybank di Jalan Tun Perak, manakala isterinya adalah pengurus bank United Overseas Bank OUB di Jalan Melaka. Rozhan sempat melihat keadaan kenderaan dan tidak ada sebarang pelanggaran serius, dan apabila tiba di hospital dan berjumpa doktor, pakar perubatan itu mengesahkan Daniel mengalami kecederaan dalaman dan di kepala. Menyatakan kemusykilannya kepada doktor kerana kenderaannya tidak mengalami kerosakan. Semasa kejadian, arwah dalam perjalanan balik ke Bandar Bukit Mahkota dengan membawa pizza. Lebih menyedihkan, Rozhan dan keluarga terjumpa pizza yang dibelinya dalam kereta mangsa di lokasi kejadian.
Pada pagi 22 Ogos 2019, suspek lelaki Yui Liang didakwa di Mahkamah Kajang bertuduh didakwa melakukan kesalahan membunuh yang menyebabkan kematian Syed Muhammad Daniel Syed Shakir pada 10 Ogos 2019 antara jam 1 hingga 2 petang di kilometer 293.6 Lebuhraya Plus Kuala Lumpur menghala Seremban. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh dan berdepan hukuman mati mandatory jika disabitkan kesalahan. Tertuduh mengangguk kepala sebagai memahami pertuduhan ketika pertuduhan dibaca di hadapan Magistrate Nur Afidah Idris dan tiada pengakuan direkodkan. Peguam bela Varghese Oni Bangun membawa ke pengetahuan mahkamah menggesa mahkamah tidak mengguna pakai Seksyen 302 dalam pertuduhan kes tersebut. Tertuduh sepatutnya disiasat dan dituduh mengikut Seksyen 41 Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana memandu dan mendatangkan kemalangan maut. Malah peguam tertuduh menerima aduan dari tertuduh mengadu semasa dalam tahanan dia telah dipukul. Suspek memaklumkan polis memaksa dia mengaku di bawah Seksyen 302 dan ia bertentangan untuk disiasat di bawah seksyen itu. Pada 20 Julai 2023, Mahkamah Tinggi memerintahkan suspek membela diri atas pertuduhan ini. Hakim Julai Ibrahim memutuskan demikian selepas mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie terhadap tertuduh. Yui Liang, 45 tahun di akhir kes pendakwaan. Dalam penghakimannya, beliau berkata, suspek belum melunaskan beban pembuktian kerana keterangan menunjukkan provokasi bermula apabila dia menyerang mangsa. Mengenai isu mempertahankan diri, suspek bertindak melebihi haknya apabila berterusan melanggar mangsa walaupun ancaman sudah dipatahkan dan mangsa sedang melarikan diri. Pada 7 Disember 2023, Mahkamah Tinggi menjatuhkan hukuman penjara selama 16 tahun terhadap suspek. Hukuman penjara terhadap suspek berkuat kuasa bermula tarikh tangkapan iaitu pada 10 Ogos 2019. Terdahulu, Peguam Liang Wee Chong Kiong merayu anak guamnya di penjara maksimum 6 tahun. Jelas tidak adil dan tidak munasabah bagi mahkamah meletakkan kesalahan atas kematian mangsa kepada suspek semata-mata. Ia apabila suspek jelas tidak merancang atau niat untuk menyebabkan kematian mangsa. Sebaliknya, kemalangan berlaku membabitkan kedua-dua pihak. Bagaimanapun, Timbalan Pendakwa Raya Raja Zaizul Faridah Raja Zaharuddin memohon supaya suspek dikenakan hukuman berat dan setimpal iaitu penjara antara 21 hingga 25 tahun. Kes ini memberi impak besar kepada masyarakat dan pernah tular suatu ketika dahulu. Selain hukuman berat wajar dikenakan kepada suspek supaya memberi pengajaran kepadanya dan masyarakat bagi memastikan kesilapan sama tidak berulang. Kerana amarah, akhirnya sanggup membunuh. Semoga ianya menjadi pengajaran buat kita semua. Sentiasa bersikap tolak ansur dan toleransi sesama bangsa. Tiada siapa terlepas daripada hukuman. Salah tetap salah. Kita mendoakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala dosa. Allahyarham Syed Muhammad Daniel Syed Shakir dan menempatkan arwah dalam kalangan orang-orang yang beriman. Amin amin ya rabbal alamin. Idea komen sikit. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih.